Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu pada hari ini untuk soalan yang seterusnya, soalan nombor 13. So untuk soalan nombor 13 ini kita dah boleh nampak bahawa ianya adalah bab yang berkaitan dengan sukatan serakan data terkumpul, iaitu bab tingkatan 5, bab yang ke-7. Okey, di sini diberi kepada kamu 40 orang pelancong. So 40 orang pelancong ini adalah kekerapan lah sebenarnya, okey, yang melawat Pulau Tioman pada suatu hari tertentu. Okey, so daripada sini kekerapan kamu cikgu label sebagai huruf F. So untuk hasil tambah ataupun jumlah kekerapan kamu ialah 40 lah. Okey, seperti yang dinyatakan daripada soalan di sini. Okey, so F itu adalah frekuensi ataupun kekerapan dalam bahasa Melayunya. So, diberi kepada kamu min umur iaitu 35. So, min telah pun diberi iaitu 35. Soalan kamu dia nak saiz selang kelas. So, untuk soalan yang melibatkan selang kelas ini, so selang kelas ini ianya datangnya daripada sinilah iaitu 10 sehingga 19, kemudian 20 sehingga 29. So, ini adalah selang kelas. Tetapi apabila kita nak mencari saiz, okey, untuk mencari saiz seharusnya kita akan ambil had atas iaitu 19 tolak dengan had bawah, kita tambahkan dengan 1. So kamu akan dapat jawapan 10. Okey, so kalau ikutkan saiz selang kelas kamu ialah 10 lah. So kalau kamu tak percaya, kamu boleh ambil nilai untuk yang kedua iaitu had atas dia ialah 29, tolaklah dengan had bawah iaitu 20, so tambah dengan 1, masih lagi nilai yang sama iaitu 10. So itulah saiz selang kelas kamu iaitu 10. Okey, soalan yang seterusnya, mencari nilai M dan juga N. So M dan juga N ini berada di dalam kamu punya kolom untuk kekerapan. Okey, so untuk mendapatkan nilai M dan N, kita boleh tahulah yang pertama iaitu berkenaan dengan 4 tambah dengan M, so tambah dengan N, tambah dengan 10, tambah dengan 8, itulah yang bernilai 40. Sebab ini adalah jumlah kekerapan. So, yang ini adalah bilangan-bilangan kekerapan. So, daripada sini bolehlah cikgu tulis bahawa M tambah dengan N, itulah yang bernilai 18. Okey, so inilah yang pertama. Tapi kita masih lagi belum boleh dapat nilai M dan N. So, kita ada clue yang kedua, iaitu berkenaan dengan min dekat sini. So, untuk min, kita ada satu formula iaitu X bar. Okey, so kita nak kira B. So, X bar sama dengan hasil tambah F darab dengan X dibahagikan dengan hasil tambah F. So, untuk F di bawah ni kamu tahulah nilai dia ialah 40. Okey, cuma untuk yang atas ini, bagaimana kita nak kira? Okey, so daripada sini kamu dah ada F, cuma kamu belum ada X. X ini sebenarnya ialah titik tengah. So, X ini adalah titik tengah. So, bagaimana kita nak dapatkan titik tengah? So, kamu tambahlah satu lagi kolom di sini. Okey, untuk mendapatkan titik tengah iaitu X. So, di sini kita ada 10 hingga 19. Okey, so 10 hingga 19 untuk nilai yang pertama. So, kita boleh ambil had bawah tambah dengan had atas, kita bahagikan dengan 2. So, kamu akan dapat 14.5. So, bawah ni pun boleh dapat 24.5. Kamu ambil lah 20 tambah 29 bahagi 2. So, yang ini pun 34.5. So, dah dapat salah satu nilai. Kita dah boleh nampak lah dia punya bentuk ataupun pattern. Okey, so itulah kamu punya nilai X. So, cikgu dah tulis X ini ialah titik tengah. So, di sini bagaimana kita nak selesaikan untuk pengiraan. So, kamu bolehlah tulis sebagai F iaitu 4 darablah dengan titik tengah kamu tadi iaitu 14.5. So, kita boleh tulis 14.5. Okey. Kemudian kamu boleh tambah sebab formula dia adalah bermaksud hasil tambah F darab dengan X. So, diteruskan dengan M darab dengan 24.5. Okey. So, kita teruskan sikit lagi untuk N. Tambah, kita tinggal kurungan. Lebih selamat kalau tak dalam kurungan. So, 34.5. Okey. So, kalau kamu teruskan lagi, kamu akan ada nilai. Kamu akan ada nilai iaitu 10 darab dengan 44.5. Dan yang terakhir, kamu akan ada nilai 8. Okey. Panjanglah sikit pengiraan dia. Darab dengan 54.5.
So itulah yang kamu ada. So tengoklah baik-baik nilai kamu yang ada dekat sini untuk F dan juga X. Okey, so nilai kamu di sini ianya adalah perkan dengan, okey, kita akan perkan dengan 40. Okey, mengapa 40? Sebab cikgu dah kata bilangan kekerapan kamu ialah 40. Dan di sini nilai kamu kita akan samakan dengan 35. Mengapa 35? Sebab ini adalah formula untuk mengira min. So, min kamu telah pun diberi iaitu 35. So, sekiranya kamu selesaikan benda ni, okey, nilai yang agak panjang dekat sini, cikgu ringkaskanlah. So, kamu akan dapat yang terakhir iaitu 24.5 M tambah dengan 34.5 N sama dengan 461. So, ini kita dah ada yang pertama tadi dekat atas ni. So, kita dah ada equation yang pertama. So, di bawah ni kita dah ada lagi satu lagi equation. So, daripada sini mungkin kita akan buat persamaan sama ada buat teknik penghapusan ataupun penggantian. Tapi cikgu lebih suka untuk guna calculator sahaja. So, kita keluarkan calculator. Okey, so kita boleh teruskan kepada mode. Okey, so mode kamu ialah EQN. So, EQN kita akan ambil unknown 2 lah kerana kamu ada M dan juga N. So, M kamu di sini bernilai 1. So, N kamu masih 1 juga. So, C kamu adalah 18. Okey, manakala untuk A2 kamu akan duduk di bawah ni iaitu 24.5. Manakala B kamu adalah 34.5. Dan C kamu ialah 461. So, kamu dah dapat jawapan iaitu M sama dengan 16. So, X dekat sini bermaksud M lah. Okey, so M kamu ialah 16. So, kita tulis sedikit. So, M kamu adalah 16. Manakala N kamu akan bernilai. Okey, kita akan tengok sekali lagi. So, nilai N kamu ialah 2. Okey. So, M kamu 16. N kamu ialah 2. So, itulah jawapan kamu. Okey, berdasarkan soalan dekat sini. So, M kamu ialah 16. Manakala N kamu ialah 2. Okey, so habis untuk soalan yang B. So, kita akan pergi kepada yang terakhir iaitu mengira sisihan piawai. So, untuk mengira sisihan piawai ni seharusnya kamu perlu tahu dia sememangnya ada rumus iaitu berkenaan dengan rumus. Cikgu tulis kat bawah ni lah. Okey, berkenaan dengan rumus hasil tambah iaitu Fx kuasa 2 dibahagikan dengan hasil tambah kekerapan ataupun F ditolak dengan min. So, yang belakang ini adalah min lah. Okey, rumus untuk min. Okey, so yang mana ianya perlu berkuasa 2. Dan dia akan ada punca kuasa 2 sebab dia bermain dengan sisihan piawai. So, yang belakang ini, yang dalam kurungan ini sebenarnya adalah nilai untuk min lah. Okey, yang kita kenal sebagai X bar. So, daripada rumus yang kamu dah boleh nampak dekat sini, tetapi daripada table kamu yang ada bentuk macam ini sahaja. So, di sini pun cikgu dah tambah kolom iaitu kolom X untuk mengira soalan B tadi. So, bila kamu tengok dekat sini, kamu ada F. F dah memang kita tahu bilangan pelancong. So, kamu ada X kuasa 2. Perlu mencari X kuasa 2. So, X ini adalah titik tengah. So, kalau kita kuasa 2 kan X, kita dapat X kuasa 2. Kemudian, kamu perlu ada hasil tambah untuk Fx kuasa 2. So, cikgu wujudkan lagi satu kolom iaitu Fx kuasa 2. F darab dengan X kuasa 2. So, F4 darab dengan X kuasa 2. So, dapatlah 841. So, yang belakang ni pula, kamu perlu ada hasil tambah F darab X pula dekat sini. Okey, tapi sebenarnya untuk belakang ni, kamu dah tahu dah nilai dia ialah 35. Okey, sebab yang belakang ni cikgu dah kata ini adalah min. So, min kamu telah pun diberi dekat sini. Tapi kalau ikutkan, inilah formula asal dia. Okey, untuk mengira min. So, di sini, bila kamu dah ada kesemua maklumat, barulah kamu boleh gunakan ataupun kita teruskan dengan pengiraan. So, seharusnya apabila melibatkan sisihan piawai, kamu perlu ada pertambahan table lah. Okey, pertambahan ruang untuk kamu punya jadual. So, dekat sini kita akan cari hasil tambah F darab dengan X kuasa 2. So, hasil tambah F darab X kuasa 2 dah ada iaitu 56,390. Kita bahagikan dengan bilangan ataupun jumlah F iaitu 40 dekat sini. Okey, kemudian kamu ada hasil tolak dengan 35 yang berkuasa 2.
Kemudian kita ada punca kuasa 2. So untuk yang ni tak jadi masalah. Seharusnya kamu dah akan dapat jawapan iaitu 13.59. Okay, nak tulis 13 tapi tersebut 30. So itulah kamu punya sisihan piawai. Cuma nasihat cikgu untuk soalan yang melibatkan sisihan piawai memang banyak kerjalah sikit. Perlu menyediakan beberapa kolom yang baru untuk kamu punya jadual. Okey, so itulah jawapan yang telah pun kita bincang. So sekiranya kamu boleh faham dengan kaedah cikgu, seperti biasa, ajarkanlah rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. So sekiranya ada sebarang masalah, tinggalkan di ruangan komen di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi untuk soalan-soalan yang lain. Jangan lupa tekan like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.